Assalamualaikum. Hai, nama aku Iman. Umur aku 25 tahun. Aku mix. Mak aku Pakistan dan ayah aku pula Thailand. Aku dilahirkan dekat Kelantan dan sekarang keluarga aku menetap dekat Melaka. Aku merupakan graduan dekat salah satu universiti dekat Perak dalam jurusan sistem komputer. Itu sedikit lah tentang aku. Selepas aku konvo tahun 2020, aku menjadi pemandu Foodpanda. Waktu tu negara tengah diisytiharkan PKP. Pada awal tahun 2021 pula, aku dapat pekerjaan sebagai IT executive dekat salah sebuah kilang yang agak besar juga berhampiran dengan rumah aku. Sejujurnya, masa zaman belajar, aku pernahlah berkawan dengan 2 orang gadis. Bukan banyak skandal tapi bercinta putus. Kedua-dua gadis tu memang cantik, quite popular dekat universiti sebab yelah macam model. Tapi gadis cantik ni mereka ada perangai gadis hot yang agak tak serasi dengan aku. Mungkin tak semua gadis cantik perangai macam tu. Aku tak nafikan. Sampai sekarang pun aku masih lagi single. Dekat office aku bekerja sekarang, ramai juga gadis cantik dan hot. Aku pun ada cuba berkawan dengan gadis dekat tempat aku bekerja. Tapi cuma berkawan, bukan untuk bercinta sebab aku nak hubungan kali ni lebih serius dan kalau boleh terus ke alam perkahwinan. Dipendekkan cerita, setelah 4 bulan aku bekerja, ada seorang gadis baru masuk bekerja sebagai eksekutif dekat tempat aku. Kami berlainan departmen, tapi meja dia berhampiran meja aku. Dari meja aku boleh nampak dia. Aku namakan dia sebagai Shima. Itu sekadar nama samaran je lah. Sebab aku tak boleh nak bagi tahu nama sebenar dia. Shima ni orangnya tinggi, putih, pakai cermin mata, badan tak kurus sangat, berisi sikit dan bertudung agak labuh. Antara tugas aku sebagai IT executive ni adalah membuat setting laptop pekerja baru. Aku ada pembantu. Aku cuma set upkan email dan laptop accessibility. Selebihnya pula technician aku yang akan buat. Technician aku juga yang biasanya akan hand over laptop dekat pekerja baru. Tapi sebab macam cinta pertama, untuk Shima ni aku sendiri yang buat. Aku sendiri yang serahkan laptop pada Shima. Disebabkan musim COVID, semua perlu pakai double face mask. Pandangan mata Shima sudah cukup buat aku tertarik. Pada awalnya aku cuma tertarik sebab mata dia yang cantik dan dia orang baru. Tapi lama kelamaan aku semakin suka dekat Shima. Walaupun aku tak pernah berborak panjang dengan Shima, perwatakan Shima cukup buat aku senang. Awal-awal aku sangka Shima ni sebaya dengan aku dan bujang. Tapi rupanya Shima ni dah umur 31 tahun dan dah kahwin. Dan dia juga dah ada 3 orang anak. Tapi semua yang tak terlalu rapat dengan Shima akan ingat Shima ni 20-an. Serius, tak macam mak anak 3 orang pun. Shima pergi kerja sangatlah simple. Blouse labuh, seluar slack, tudung bawal. Aku dapat tahu Shima dah kahwin pun daripada kawan perempuan departmen aku yang duduk dekat belakang meja Shima. Shima ni, dia quite ramah. Dia suka menegur, tapi jarang berborak panjang dan bercerita dengan orang. Kata kawan akulah, dia terdengar Shima bercakap dengan bos dia yang dia terpaksa balik on time sebab dia kena jemput anak dia dekat Taska. Suami dia tak dapat jemput sebab terpaksa balik lambat. Baru kami tahu yang Shima ni dah kahwin. Pasal umur, aku terjumpa nombor IC dan maklumat peribadi Shima dalam sistem HR yang aku sendiri tengah build up. Tapi yang menjadi masalah sekarang ialah perasaan aku pada Shima. Aku cuba untuk buang. Tetapi semakin hari, semakin aku suka. Perwatakan dia yang sangat sopan, sentiasa cakap terima kasih
Walaupun cuma bagi laluan dekat dia. Sentiasa bagi salam bila sampai kerja. Bagi yang tertanya, aku pernah tengok tak muka Shima tanpa face mask? Ya, aku pernah nampak. Aku nampak dekat DP WhatsApp dia. Aku juga pernah nampak muka Shima masa makan dekat kantin. Jujur cakap, Shima ni muka dia taklah cantik gila macam gadis yang aku pernah bercinta sebelum ni. Tapi muka Shima ni muka yang manis dan sedap mata memandang. Tapi mata dia memang cantik. Aku cuba pujuk diri aku untuk lupakan Shima. Sebab, yelah, dia isteri orang kan. Tapi makin aku buat, makin aku suka. Pernah sekali tu Shima datang kerja pagi. Macam biasa, dalam pukul 9 pagi. Kelam kabut, Shima kemas barang dan balik. Aku punya risau mengalahkan suami dia. Sana sini aku tanya kenapa Shima balik. Rupa-rupanya suami Shima positif COVID dan ya, Shima close contact. Masa tu aku cukup risau. Aku berdoa supaya Shima negatif. Hari-hari aku suruh kawan aku tanya keadaan Shima. Sampailah hari ketiga, Shima pula positif. Aku risau gila. Hari-hari aku doa supaya Shima cepat sembuh. Lebih kurang 3 minggu Shima tak masuk kerja. 3 minggu jugalah aku rasa tak semangat nak buat kerja. Hari-hari aku tengok Shima online ke tak. Macam orang tak keruan. Aku cuba nak tegur dan berborak dengan Shima. Tapi macam biasa, dia akan tegur balik tapi untuk berborak kosong, susah sikit. Mungkin menjaga batas atau dia memang jenis tekun bekerja. Sepanjang hampir 8 bulan Shima bekerja, tak pernah lagi lah aku nampak dia berborak panjang dengan lelaki walaupun satu departmen. Aku pernah cuba WhatsApp Shima. Kebetulan memang ada hal kerja aku perlu tanya dia. Tapi Shima 100% respon hal kerja je. Dan dia tak layan gurau yang cuba aku buat. Pernah aku berdoa supaya Shima jadi jodoh aku. Aku berharap yang suami Shima melepaskan Shima. Kadang-kadang aku terbayang yang Shima bergaduh dengan suami dan aku tenangkan dia. Bila aku tersedar, aku rasa diri aku teruk kerana, yelah, berharap kehancuran rumah tangga orang. Aku pernah cuba berkawan dengan gadis single dekat office. Kesudahannya aku yang sakit hati sebab aku tak berjaya buat Shima cemburu. Apa yang triggered aku buat luahan ini ialah baru-baru ni aku nampak Shima jalan terhincut. Aku risau. Aku cuba minta kawan meja belakang Shima untuk siasat. Dia siasat walaupun tak suka aku kacau bini orang. Rupa-rupanya Shima terseliuh masa turun dari tangga production masa buat line spot check. Aku pula yang serabut kepala sebab tak dapat tolong Shima. Lagi buat aku sakit hati bila aku nampak suami Shima hantar dan jemput Shima balik office. Rasa cemburu yang membuak-buak. Bila aku sedar, aku tak ada hak untuk cemburu. Aku perlukan pertolongan pada siapa yang ada pengalaman macam aku. Apa perlu aku buat? Aku buntu.